على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bertemu semula kita di dalam pembacaan kitab Jami' Tirmizi. Pada hari ini ada sedikit pertukaran waktu. Selalunya pembelajaran kita daripada jam 9.15 hingga 11. Namun tadi kita hanya sempat baca daripada 9.15 hingga 9.45. Dan kita nak sambung hinggalah Zuhur, lebih kurang jam 1.23, 2 minit sebelum Zuhur, insya-Allah. Marilah sama-sama sahabat-sahabat untuk memperbanyakkan selawat setiap kali mendengar sabdaan Nabi SAW, kerana selawat adalah besar dan terlalu banyak keberkatan padanya. Mudah-mudahan kita dilimpahi dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sambung daripada muka surat 208 di mana Imam Tirmizi pada bab yang ke-106 masih lagi berkenaan tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkenaan tentang salat. Maka pada bab yang ke-106 kata Imam Tirmizi, babu ma jaa fi taslim fi salah, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang memberi salam sewaktu di dalam salat. Lihat kepada Arafah pada baris yang ke-7 daripada bawah, 2, 4, 6, 7. Jumpa tak? Arafah baris yang ke-7 daripada bawah. Jumpa ke? Okey. Maka gariskan di situ. Maka kata para ulama, al-madzahibu fi adadi taslim, perbezaan pendapat berkenaan tentang jumlah salam. Maka mazhabus salasah, mazhab Imam Syafi'i, Malik dan juga Ahmad. Maka pada waktu mazhabus salasah, mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ahmad, at-taslimatain pada waktu itu 2 kali salam. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad 2 kali salam. Wa qala Malik, namun kata Imam Malik, yusallimul imam wahidah, imam hanya memberi 1 kali salam dan 1 kali salam tersebut menghadap ke arah kiblat. Tilqa al-wajah, menghadap kiblat. Maka ini adalah pandangan berkenaan tentang salam. Nanti kita akan dengar tentang riwayat Imam Malik berkenaan tentang salam hanya sekali menghadap ke arah kiblat. Dalam mazhab Syafi'i, salam adalah 2 kali. Namun kalaulah seseorang itu dia sekadar memberi 1 salam sahaja, salam pertama, maka pada waktu itu dia telah terkeluar daripada solat. Salam yang pertama itulah rukun, sementara salam yang kedua adalah sunnah. Maka itu cara mazhab Syafi'i pada waktu itu menggabungkan antara kedua-dua riwayat. Lihat muka riwayat yang ke-290. Wa bi ilaihi qala hadatsana Bundarun qala hadatsana Abdul Rahman ibn Mahdi qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusallimu, Nabi memberi salam, an yaminih, ke arah kanan, wa an yasarih, dan juga ke arah kiri. Maka Nabi bagi salam kanan dan kiri. Maka apakah ucapan salam Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Maka ini menjadi dalil bahawa Nabi memberi salam sebanyak 2 kali. Dan itu yang dipegang oleh para ulama kebanyakannya. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Samurah, Bara' bin Azib, Ammar bin Yasir, Wa'il bin Hujr, Adi bin Umairah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Banyak riwayat berkenaan tentang salam.
Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Mas'ud yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih. Wal amalu alaihi, dan beramal pada hadis tersebut di sisi majoriti ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang yang selepas mereka. Dan itulah juga pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq bin Rahway. Kemudian dibawakan satu lagi bab masih lagi berkenaan tentang memberi salam sewaktu solat. Maka pada riwayat yang pada bab bab yang ke-107 kata Imam Tirmizi, babum minhu aidha, bab berkenaan tentang salam di dalam solat juga, tentang memberi salam. Dan ini adalah dalil untuk Imam Malik. Pada waktu itu salam sekali menghadap ke arah kiblat mencukupi. Riwayat 291. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Yahya an-Naisaburi qala hadatsana Amr bin Abi Salamah an Zuhair bin Muhammad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusallimu fi shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam dalam solat, taslimatan, hanya satu kali salam, taslimatan wahidah, hanya satu kali salam, tilqa wajhi, dan satu kali salam ini kata Aisyah, Nabi berikan salam menghadap ke arah kiblat. Thumma yamilu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalihkan kepala. Thumma yamilu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling ke arah bahagian kanan sedikit. Maka Nabi SAW beri salam ke hadapan, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian Nabi alih ke arah kanan sedikit. Maka bagaimana mazhab Imam Syafi'i menggabungkan daripada riwayat ini? Sebab itu kata Imam Syafi'i, memberi salam itu sunnahnya sebaik-baiknya dua, kanan dan kiri. Tapi kalaulah pada waktu itu diberi salam sekali sahaja berdasarkan riwayat Aisyah ini, maka pada waktu itu mencukupi. Adapun perbuatan sama ada ke arah depan ataupun wajah dipalingkan ke kanan untuk salam yang pertama yang rukun tadi, maka itu adalah sunat. Perbuatan memberi salam yang pertama itu adalah rukun. Maka itu cara para ulama menggabungkan riwayat-riwayat. Kata Imam Tirmizi, wa fil babi, dan dalam bab ini ada lebih kurang riwayat yang lebih kurang sama daripada Sahal bin Sa'ad. Riwayat Sahal bin Sa'ad boleh tulis, ada dalam Sunan Ibnu Majah. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, dan hadis Aisyah yang baru kita baca tadi, la na'rifuhu, kami tidak mengetahui tentangnya secara marfu' kecuali daripada sanad ini. Berkata Muhammad bin Ismail al-Bukhari, perawi yang bernama Zuhair bin Muhammad, Ahlus Syami yarwuna anhu manakir. Maka ulama-ulama Syam meriwayatkan daripada Zuhair bin Muhammad, kebanyakannya adalah hadis-hadis yang mungkar. Wa riwayatu ahli Iraq, adapun riwayat para ulama Iraq daripada Zuhair bin Muhammad itu lebih dekat dengan sahih. Tapi kalaulah ulama Syam yang ambil riwayat daripada Zuhair bin Muhammad, maka kebanyakannya adalah riwayat yang mungkar. Dan kena tulis kat situ, wa hadzal hadits minhu, riwayat Zuhair bin Harb yang kita baru baca tadi 291, ianya adalah riwayat ulama Syam daripada Zuhair bin Harb. Lalu ianya adalah kebanyakannya adalah riwayat yang mungkar. Jelas ke jelas? Okey, maka ini adalah kata-kata Imam Bukhari. Qala Muhammad, berkata Imam Bukhari, wa qala Ahmad bin Hanbal, telah berkata Ahmad bin Hanbal, ka'anna Zuhair bin Muhammad alladhi kana waqa'a indahum laysa huwa alladhi yurwa anhu bil Iraq. Seolah-olah Zuhair bin Muhammad yang pada waktu itu ada di sisi ulama Syam bukanlah Zuhair bin Muhammad yang sama yang diambil hadisnya oleh ulama Iraq, yang berbeza. Dan hadis yang kita baca tadi adalah riwayat ulama Syam daripada Zuhair bin Muhammad. Ka'annahu rajulun akhar, Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan yang ulama Iraq punya Zuhair bin Muhammad adalah perawi yang berbeza. Qallabu ismah, mereka telah menukar namanya. Kata Imam Tirmizi lagi, wa qad qala bihi, dan telah berpegang kepada bihi, itu tulis di atasnya, bitaslimi wahid,
dengan memberi hanya satu salam. Sebahagian daripada ilmu berkenaan tentang memberi salam dalam solat. Wa asahur riwayat, dan riwayat yang paling sahih daripada Nabi SAW kata Imam Tirmizi adalah taslimatan 2 salam. Dan itulah amalan majoriti ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan orang-orang yang selepas mereka. Wara'a qaumun, dan telah berpandangan sekelompok sahabat dan tabi'in dan lain-lain bahawa satu salam sewaktu solat fardu mencukupi. Qala Syafi'i, maka sebab itu kata Imam Syafi'i menggabungkan kesemua riwayat. Insya'a taslimatan wahidah, kalaulah dia nak maka satu salam mencukupi. Kerana salam yang pertama itulah yang rukun. Wa insya'a sallama taslimatain, dan kalaulah pada waktu itu dia nak maka 2 salam, kerana salam yang kedua itu sunnah. Tapi sekurang-kurangnya satu salam itu adalah rukun, namun afdal sunnah adalah memberi 2 salam. Lalu daripada sini kita nampak bagaimana para ulama fiqh mengeluarkan hukum. Bukan dia macam kita baca satu hadis maka pada waktu itu keluar hukum. Bukan begitu cara para ulama fiqh mengeluarkan sesuatu hukum. Kadang-kala terlalu banyak riwayat. Mereka ada usul fiqh dia, ada kaedah dia. Waktu bila boleh gabungkan, waktu bila yang dihukumkan nasih mansuh, dan juga perbincangan-perbincangan yang lain. Riwayat 108, bab yang ke-108 kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang menerangkan anna hadfas salami sunnah, bahawa sunat pada waktu itu adalah meringkaskan salam. Apakah maksud hazfa? Lihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lihat kepada Arafah. Lihat kepada Arafah. Mana tadi Arafah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. An hazfa salam. Ke kat muka surat sebelah. Minta maaf. Arafah ada kat situ, saya terlepas pandang. Saya lihat Syayakhah pula. Okey, lihat kepada Arafah. Apakah maksud hazfus salam? Ay yaqifa fil akhir wa la yamuddul alif. Maksudnya pendek. Assalamualaikum warahmatullah. Pendek. Maka sunnah. Sunnah waktu salam alif pada warahmatullah tidak dipanjangkan. Walaupun boleh Assalamualaikum warahmatullah, boleh. Tapi di sini Imam Tirmizi membawakan riwayat hazfus salam. Apakah maksud hazfus salam? Memendekkan alif, membaca dengan tak panjang. Ianya adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka memendekkan salam, ianya adalah sunnat. Apakah dalilnya? Ini riwayat yang kita boleh nampak. Wabi ilai qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak wal Hiql bin Ziyad an al-Auza'i an Qurrah bin Abdurrahman an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhum, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, hazfus salami sunnah, memendekkan salam adalah sunnat. Bukanlah maksudnya pendek sekadar assalamualaikum, tapi maksudnya tidak dipanjangkan mad kepada warahmatullah, tak dipanjangkan. Sebab itu Ali bin Hujr berkata, wa qala Ibn al-Mubarak, telah berkata Abdullah bin Mubarak, apakah maksud hazfus salam? Yakni yang dimaksudkan oleh perawi adalah alla tamuddahu madda, pada waktu itu tidak memanjangkannya, dibaca dengan pendek. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Muka surat 210. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih, wa huwa alladhi, dan ianya adalah hadis yang disukai dan dipilih oleh ahli ilmu, iaitu pada waktu itu salam dibaca dengan pendek. Waruya, dan diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, at-takbiru jazmun, takbir pada waktu itu mestilah pada waktu itu pendek. Apakah maksud jazmun? Pada waktu itu kita boleh lihat kepada Qawata. Apakah maksud jazmun? Qala ibn Sayyidin Nas,
Apakah maksud jazmun? Wa ma'nahu sari', disegerakan. Allahu Akbar, terutamanya takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i, takbiratul ihram, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar juga, kata Imam Nawawi takbiratul ihram afdalnya pendek, walaupun boleh untuk panjang. Allahu Akbar pendek. Tetapi dalam mazhab Syafi'i takbir intiqalat panjang. Daripada satu rukun hingga rukun seterusnya. Contohnya daripada i'tidal nak pergi kepada sujud, Allahu Akbar, sampailah sentuh tanah, baru pada waktu itu sunat untuk dihabiskan. Tapi takbiratul ihram sunat adalah pendek. Kenapa? Berdasarkan kata-kata Ibrahim An-Nakha'i. Apa beliau kata? At-takbiru jazmun. Takbir pada waktu itu janganlah dipanjangkan. Maka boleh tulis di situ para pelajar, dalam mazhab Syafi'i takbiratul ihram memang digalakkan untuk dipendekkan. Seperti mana kata Imam Nawawi. Wassalamu jazmun. Salam pun pada waktu itu hendaklah dipendekkan. Maka apakah maksud jazam? Jazam maksud awalnya adalah sukun. Itu maksud jazam. Al-jazmu as-sukun. Maka sebab itu disebutkan di sini, ai la yumaddan, tidak dipanjangkan hujungnya. Wala yu'rabu awakhiru hurufihima, dan tidak dibariskan hujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sunat. Jazam dimatikan, pendek dan dimatikan. Allahu Akbaru, tak, dimatikan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini adalah dalilnya. Jelaskan apa maksud jazam? Boleh tulis di situ, la yumaddan wa la yu'rabu awakhiru hurufihima. Tak dipanjangkan huruf akhir dan tidak dibariskan huruf akhir. Siapakah Hikal Perawi tadi? Maka dikatakan beliau adalah penulis untuk Imam Al-Auza'i rahimahullah. Muka bab yang ke-109, bab ma yaqulu idza sallam. Apakah doa yang patut dibaca selepas daripada memberi salam? Selepas daripada memberi salam, apakah doa yang patut dibaca? Riwayat 293. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Abu Muawiyah an Asim al-Ahwal an Abdullah bin al-Harith an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sallama, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi salam, la yaq'udu, Nabi tidak duduk. Kena tulis di situ, tidak duduk pada posisi solat. Kena tulis di situ, Nabi tidak duduk pada posisi solat. Illa, kecuali miqdar ma yaqulu, kadar yang Nabi baca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian Nabi akan alihkan tempat duduk. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nabi alih tempat duduk. Sama ada Nabi alih ke arah kanan ataupun menghadap jemaah, Nabi akan alih tempat duduk. Maka sebab itu lihat kepada lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Arafah. Lihat kepada Arafah. Maka ditulis di sini, inna sunnata fi salah, sesungguhnya sunat dalam solat, allati ba'daha, yang mana selepas habisnya solat, alla yajlisa, maka tidaklah imam pada waktu itu dia duduk selepas daripada memberi salam, kecuali kadar Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Maka dia duduk kadar tu, dan pada waktu itu dia akan tukar tempat duduk. Ataupun dalam sebahagian riwayat menyebut Nabi bangun. Nabi SAW akan bangun dan Nabi akan solat sunat di rumah. Nabi memang solat sunat di rumah. Namun pada waktu itu kalaulah nak duduk lebih lama, sebab kadang-kadang kalau imam tak bergerak, maka makmum segan untuk bergerak. Makmum pada waktu itu segan untuk bergerak. Maka ini riwayat dia. Nanti kita akan baca pada waktu itu berkenaan tentang istighfar. Lalu Nabi selepas membaca Allahumma antas salam, sama ada Nabi tukar tempat duduk menghadap jemaah, ataupun pada waktu itu Nabi akan bangun dan masuk ke rumah baginda. Berdasarkan riwayat Aisyah ini. Wabi ilai qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Marwan bin Muawiyah wa Abu Muawiyah an Asim al-Ahwal bi hadzal isnad nahwa. Ada riwayat yang lebih kurang sama, cuma ada perbezaan pada perawi, yang mana pada waktu itu ada penambahan ya,
tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maka ada riwayat tabarakta zal jalal, ada riwayat penambahan ya tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maka boleh tambah dekat bawah ya tu garis supaya kita boleh nampak beza. Qala, berkata Imam Tirmizi di dalam bab ini ada riwayat daripada Thauban, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semuanya menceritakan tentang zikir Allahumma antas salam. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca selepas daripada memberi salam, la ilaha illallah. Sama-sama baca, la ilaha illallah. Ikut, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maka ada penambahan dalam riwayat yang lain. Maka tak ada masalah. Maksudnya selepas daripada salam, baca dulu la ilaha illallah, kemudian baru Allahumma antas salam, baru bangun ataupun tukar tempat duduk. Maka digabungkan antara riwayat-riwayat. Riwayat 295. Lalu riwayat tadi adalah sebenarnya riwayat Mughirah bin Syu'bah. Boleh tulis di situ, riwayat Mughirah bin Syu'bah. Riwayat berikut ini pula adalah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri 295. Waruya, dan diriwayatkan annahu kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca selepas daripada memberi salam. Sama-sama ikut lepas ni, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka boleh digabungkan juga dengan zikir ini dan kemudian baru bangun ataupun beralih tempat duduk. Riwayat 296. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Muhammad bin Musa qala akhbarani Ibn al-Mubarak qala hadatsana Auza'i qala hadatsana Shaddad Abu Ammar qala hadatsani Abu Asma ar-Rahabi qala hadatsani Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Thauban yang merupakan hamba yang telah Nabi merdekakan, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam arada, ingin, ayyan sarifa min salatih, ingin pada waktu itu keluar daripada solat baginda ataupun meninggalkan solat baginda. Maka maksudnya bila Nabi selesai memberi salam, istaghfara thalatha marrat, Nabi menyebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian baginda baru membaca antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini juga hadis yang sahih, dan Abu Ammar namanya Shaddad bin Abdullah. Lalu sebab itu kalau kita lihat amalan pada zaman kita, maka kita tak boleh nak lihat riwayat 293 sahaja kemudian kita kata, oh bolehlah baca Allahumma antas salam terus bangun, sebab Nabi buat begitu. Sebenarnya setiap perawi hanya kongsi apa yang pada waktu itu mereka nampak pada satu-satu keadaan ataupun mereka ingat. Sebab itu para ulama mereka gabungkan semua pada waktu itu riwayat-riwayat, hadis-hadis berkenaan tentang zikir lepas solat, dan itulah yang menjadi sebahagiannya amalan pada zaman kita. Lalu dalam riwayat yang lain ada penambahan subhanallah, ada riwayat kata 33 kali, ada riwayat kata 10 kali. Begitu juga alhamdulillah dengan Allahu Akbar. Ada riwayat yang lain boleh baca ayatul kursi, ada riwayat yang lain baca 3 kul dan sebagainya. Maka sebenarnya kita tak boleh lihat satu riwayat, oh dan kita kata ini je sunnah. Sebenarnya tidak, itu bukan cara untuk mengeluarkan hukum. Sebab itu Imam Tirmizi pun dia kongsikan di sini istighfar, Nabi baca lepas salam. Kemudian ada riwayat Allahumma antas salam. Kemudian ada riwayat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada riwayat Allahumma la mani'a lima a'tait. Maka pada waktu itu terpulang kita nak amal yang mana, tapi kita tak patut kata ini je sunnah, apa yang orang lain buat pada waktu itu adalah salah. Sebenarnya pada waktu itu bukan begitu cara kita mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bab yang ke-110 Imam Tirmizi membawakan tajuk lepas dah habis zikir dan sebagainya, ke arah mana imam ataupun makmum nak keluar.
Adakah perlu keluar daripada arah kanan masjid, ataupun perlu keluar daripada arah kiri masjid, ataupun perlu keluar daripada arah depan masjid? Maka dibawakan dalil di sini. Bab yang ke-110, bab majaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan fil insirafi, meninggalkan ataupun pada waktu itu bergerak, an yamini, sama ada bergerak ke arah kanan, wa an yasari, ataupun sebelah kiri. Lihat kepada Arafah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada Arafah. Baris yang kedua. Okey, fasyaruhul hadis. Maksud daripada hadis yang bakal kita baca tadi adalah anna sunnah, bahawa sunat imma istiqbalul qaumi bil wajah, lepas dah habis solat menghadap kepada jemaah imam. Maksudnya imam lepas habis solat, yang bila dah habis baca Allahumma antas salam, maka kalaulah tak nak bangun, maka imam menghadap kepada makmum. Itu adalah sunat juga. Satu. Awiz zihabi ilal hajah, ataupun bila dah habis zikir yang ringkas boleh bangun untuk menunaikan keperluan. Awil bait, ataupun pada waktu itu yang ketiga imam dia boleh pergi balik ke rumah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ya'khudhu dhihabu an janibi yamih, dia boleh bangun ke arah kanan, au yasari, ataupun kiri. Maka sebabnya pada waktu itu sebenarnya tujuannya adalah nak menerangkan boleh je ke arah mana-mana. Dan pada waktu itu nak keluar masjid daripada arah kanan boleh, Nabi pernah buat. Arah kiri pun boleh, Nabi pernah buat. Nak duduk menghadap jemaah pun boleh, Nabi pernah buat. Nak keluar daripada arah mana pun keperluan yang ada, maka sebenarnya pada waktu itu adalah boleh. Sebab itu kata Imam Tibi, baris yang ketiga, waqala Tibi, kata Imam Tibi berkenaan hadis ini, kana yuqbilu 'alan nas, Nabi akan menghadap kepada makmum idza lam yuridil khuruj biwajhi min janibi yamini, apabila Nabi tak nak keluar. Maka kalaulah Nabi tak nak keluar daripada masjid, maka Nabi SAW akan duduk menghadap ke arah makmum, ke arah jemaah. Maka daripada sini para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata selepas daripada membaca Allahumma antas salam menghadap ke arah kanan, sebab ada riwayat begitu juga. Ada yang mengatakan menghadap ke arah jemaah, sebab ada juga riwayat begitu. Lalu semuanya pada waktu itu adalah tidak ada masalah, kerana ada pelbagai riwayat berkenaan tentang cara Nabi SAW selepas daripada selesai solat. Riwayat 297. Wa bi ilayya qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harb an Qabisah bin Halb an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Halb radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummuna akan mengimamkan kami, fayansarifu ala janibaihi jami'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah untuk keluar ketika mana selesai solat dan juga selesai zikir pada kedua-dua arah. Ala yaminih, pernah ke arah kanan, wa ala shimalih, dan juga pernah ke arah kiri. Kedua-dua arah Nabi SAW pernah keluar. Maka sebab itu lihat kepada Sahara, gariskan, yakni apa yang dimaksudkan oleh sahabat tadi adalah annal amra wasi', bahawa sebenarnya tidak ada ketetapan yang khusus. Lam yajib, tidaklah wajib pada waktu itu mesti keluar daripada satu penjuru sahaja. Sebab itu Nabi SAW pernah keluar daripada arah kanan dan juga pernah keluar daripada arah kiri baginda. Ini selepas selesai solat. Wa fil babi, dan dalam bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abdullah bin Ammar, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis hulb adalah hadis yang hasan, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka mengatakan yang sarifu, seseorang itu boleh meninggalkan masjid, tempat salat, ala ayyi janibaihi sya'a, pada penjuru mana yang dia kehendaki. Insya'a, kalaulah dia berkehendak, an yaminih, boleh tinggalkan masjid daripada arah kanan, wa insya'a, kalaulah dia berkehendak, boleh daripada arah kiri. Wa qad sahhal amran, dan telah sabit kedua-duanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ke-298, wa yurwa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahawa beliau berkata, boleh tulis riwayat ini ada dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah juga. In kanat hajatuhu, kalaulah keperluan Nabi pada arah kanan,
akhadha an yaminih, maka Nabi keluar daripada arah kanan. Wa in kanat hajatuhu an yasarih, dan kalaulah keperluan Nabi selepas selesai zikir pada sebelah kiri, maka akhadha an yasarih, Nabi keluar pada sebelah kiri. Maka tak kisah dekat mana ada keperluan, maka manusia pada waktu itu boleh keluar daripada arah tersebut. Kalaulah selipar kasut sebelah kiri, maka daripada arah kiri masjid. Kalaulah selipar kasut sebelah kanan, maka daripada arah kanan, dan sebagainya. Bab yang ke-111 menceritakan secara ringkas tentang sifat solat, tentang pada waktu itu cara solat. Yang mana daripada bab ini sebenarnya nak menerangkan pada waktu itu perlu solat dengan sebaik-baiknya. Dikenali juga hadis ini sebagai hadis musi'us solah, orang yang solat dengan tidak baik. Ada seorang sahabat yang Nabi tegur. Sebab itu lihat kepada Arafah, Allahumma salli sayyidina Muhammad, ismu khas li hadithil bab. Hadis ini ada nama yang khusus. Apakah nama dia? Dikenali sebagai hadithu musi'is salat. Hadis orang yang solat dengan buruk, ataupun solat dengan cara yang tak baik, yang mana Nabi tegur. Maka janganlah pula kita solat begitu. Kita perlu solat dengan cara yang terbaik. Riwayat 299. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ali bin Hujr قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جده عن رفاعة بن رافع daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalis, ketika mana baginda sedang duduk, fil masjid, di dalam masjid, yauman, pada satu hari. Qala Rifa'ah, berkata sahabat Rifa'ah perawi hadis, wa nahnu ma'ahu, dan kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'ahu rajul, tiba-tiba datang seorang sahabat, kal badawi, yang mana daripada perwatakannya seperti Arab kampung. Kal badawi, beliau pada waktu itu adalah Arab kampung. Kal badawi, Arab kampung. Fa shalla, maka dia telah menunaikan solat. Fa akhaffa salatah, dan pada waktu itu dia tidak menyempurnakan solatnya. Fa akhaffa, dia tidak menyempurnakan solat dia. Lihat kepada Arafah, maka apakah yang beliau tidak sempurnakan? Kata para ulama, jumpa ke Arafah? Jumpa tak? Baris yang ketiga daripada bawah. Apakah maksud fa'akhaffa? Dia tidak menyempurnakan, ai fi ta'dilil arkan, dia tidak menyempurnakan tamakninah pada rukun. Dia solat laju. Rukuk pada waktu tu cepat je. Tamakninah pun tak ada, sujud pun tak ada, dan lain-lain. Maka itu maksud dia mengambil ringan solat dia. Dia tidak melakukan yang terbaik pada solatnya. Fa'akhaffa. Akhaffa maksudnya ringan. Khafif maksudnya ringan. Maka pada waktu itu dia tidak mengambil berat tentang solat dia. Summan sarafa, maka ketika mana dia selesai, fasallama, lalu memberi salam. Summan sarafa maksudnya dia habis solat. Fasallama ala Nabi, lalu dia telah memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa alaika, dan salam juga ke atas kamu. Namun Nabi bersabda, farji, pergi balik, fasalli, dan solat semula. Fa innaka lam tusalli, kerana sebenarnya kau tak solat. Maka ucapan Nabi engkau tak solat, para ulama ada dua pendapat. Imam Syafi'i berkata engkau tak solat, maksudnya solat tak sah. Imam Syafi'i mengatakan solat engkau tak sah. Maka sebab itu bila tidak ada tamakninah dalam rukun, maka tak sah solat. Itu penerangan yang diambil oleh Imam Syafi'i. Sebahagian para ulama menyebut maksud fa innaka lam tusalli, maksudnya engkau tidak solat dengan sempurna. Tak apa, solat sah, tapi solat tak sempurna. Maka mereka ini mengatakan tamakninah tidak wajib dan juga tidak rukun dalam solat. Maka itu ada dua penerangan tentang maksud apakah fa innaka lam tusalli, gariskan kedua-dua yang bawah tu sama ada salatan kamilah atau salatan sahihah. Jumpa ke tak? Gariskan di situ. Faraja'a, maka lelaki ini pun kembali, fasalla, dia solat balik. Summa ja'a, dia datang balik kepada Nabi, fasallama, memberi salam lagi sekali kepada Nabi. Faqal, maka untuk kali kedua Nabi bersabda, wa alaika, salam sejahtera ke atas kamu juga. Farji, pergi balik, fasalli, solat semula. Fa innaka lam tusalli, kerana sesungguhnya engkau tak solat. Marrataini, perawi pada waktu itu ada keraguan sama ada Nabi sebut 3 kali ataupun 2 kali.
kullu dhalika ya'tin Nabi, setiap kali dia selesai solat dia kembali kepada Nabi, fayusallimu, bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berterusan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa alaika, salam sejahtera ke atas kamu juga, farji, pergi balik, fasalli, tunaikan semula solat, fa innaka lam tusalli, kerana kamu tidak solat. Fa'afan nas, maka pada waktu itu orang ramai mula tidak suka. Sebab banyak kali Nabi tegur, dia tak buat betul-betul. Wa kabura alaihim, dan menjadi beban dan berat ke atas mereka. Ayyakuna, bahawa man akhaffa, orang yang mengambil ringan, solatahu, solatnya, lam yusalli, maka solatnya tak sah. Maka apakah maksud mengambil ringan solat? Dalam kurungan boleh tulis di situ, tidak melakukan tamakninah pada rukun. Orang yang melakukan tamakninah, tak melakukan tamakninah pada rukun, maka pada sahabat kata seolah-olah tak solat, maka solat dia tak sah. Kerana Nabi berkali-kali Nabi sebut, pergi balik solat, kerana engkau tak solat. Dan Nabi sengaja tak nak ajar dia, supaya dia yang tanya kepada Nabi untuk ajar dia solat. Maka akhirnya lelaki ni pun tanya, faqala, maka berkata dia, ajal, bahkan. Maka pada waktu itu dia minta maaf, kita tertinggal. Faqala ar-rajul, maka pada waktu itu berkatalah sahabat ini, fi akhir dzalika, pada kali yang terakhir Nabi suruh dia kembali untuk solat. Maka dia kata, fa'arini, maka tunjukkanlah daku wahai Rasulullah, wa 'allimni, ajarkanlah aku wahai Rasulullah, fa innama ana bashar, kerana hanya senya aku seorang manusia, usibu, yang kadang-kala ada yang aku buat betul, wa ukhti, dan ada yang aku buat salah. Ajar aku wahai Rasulullah. Bila dia tanya, baru Nabi ajar. Ini kadang-kala cara Nabi mendidik. Kadang-kala manusia ni kalau dibagi tanpa dia minta, dia tak hargai. Pada waktu tu, ya, tapi tak buat. Tapi bila dia dah tanya, dia dah minta, menggambarkan kesungguhan dia, maka pada waktu itu barulah dia akan ambil berat. Barulah pada waktu itu dia ambil berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Seterusnya, faqala, maka bersabdalah Nabi, ajal, bahkan. Maka Nabi ajar dia solat. Idza qumta ila salat, apabila kamu nak berdiri untuk solat, fatawadda, maka berwuduklah kamu, kama amarakallahu bi, seperti mana Allah perintahkan kamu dengan berwuduk. Summa tashahhad, kemudian pada waktu itu kamu laungkanlah azan. Tashahhad, gariskan bawah tu ai azan, laungkanlah azan. Fa'akim, dan iqamahlah juga. Fa in kana ma'aka Quran, maka jika kamu bersama dengan kamu adanya ayat Al-Quran, faqra, maka bacalah daripada Al-Quran. Wa illa, dan kalaulah kamu tidak tahu apa-apa daripada Al-Quran, fahmadillah, maka pujilah Allah, wa kabbirhu, agungkanlah Allah. Maksudnya alhamdulillah, Allahu akbar, dan juga la ilaha illallah. Tetapi ini adalah pada waktu tersebut. Kalaulah seseorang itu dah masuk Islam lama, dia mesti kena mempelajari suratul Fatihah. Summarka, kemudian bila dah selesai berdiri, rukuklah kamu. Fatama'inna raki'a, dan tamakninahlah dalam rukuk. Ini menjadi dalil untuk mazhab Syafi'i, tamakninah adalah rukun. Sebab Nabi suruh fatama'inna, maka tenanglah kamu, tamakninahlah kamu ketika mana dalam rukuk. Summa tadil, kemudian bangunlah dan berdiri selepas daripada rukuk. Summa sujud, kemudian sujudlah kamu. Fa'tadil, dan pada waktu itu tamakninahlah kamu ketika mana waktu sujud. Summa jelis, kemudian duduklah kamu. Fatma'inna jalisa, dan adanya tamakninah ketika mana duduk antara dua sujud. Summa kum, kemudian berdirilah kamu. Fa idza fa'alta dzalika, kalaulah engkau buat seperti mana yang diajar, faqad tammat salatuka, maka sempurnalah salat kamu. Wa in intaqasta, dan bila kamu ada mengurangkan daripadanya sesuatu, intaqasta min salatika, maka adanya kekurangan pada salat kamu. Maka daripada ini menjadi dalil untuk mazhab Syafi'i bahawa tamakninah adalah rukun dalam solat, sebab Nabi highlightkan tamakninah ketika mana rukuk dan juga sujud. Qala, maka berkatalah perawi, wa kana hadza, dan adalah ini, ahwana alaihim, menjadi lebih ringan ke atas pada sahabat, minal ula, daripada awal-awal tadi, di mana Nabi kata, balik, solat kau tak sah.
Tapi bila Nabi sebut man intaqasa min zalika syai'a, kalaulah ada yang terkurang daripada perbuatan itu sesuatu, intaqasa min salatih, maka kuranglah solatnya, walam yadhhab kulluha, dan tidak hilang pada waktu itu kesemua solatnya. Dan bahagian ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah pula pada waktu itu, yang mana tamakninah tak rukun. Sebab Nabi kata kalau kurang maka solat tak batal, hanya kamu akan kehilangan pahala daripada bahagian tersebut. Maka itu cara pandang Imam Abu Hanifah. Cara pandang Imam Syafi'i lain pula. Sebab Nabi SAW suruh dia solat balik berkali-kali, nak menggambarkan sebenarnya itu adalah perkara yang wajib dan mesti dilakukan. Kemudian berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Abu Hurairah, Ammar bin Yasir. Berkata Imam Tirmizi lagi, hadis Rifa'ah bin Rafi yang kita baru dengar tadi adalah hadis yang hasan, wa qad ruya, dan telah diriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi. Hadis ini daripada sanad yang berbeza. Hadis yang ke-300. Wabi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan qala hadatsana Ubaidullah bin Umar qala akhbarani Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-masjid, telah masuk ke masjid. Fadakhala, maka telah masuk ke masjid juga, rajulun, seorang lelaki, fasalla, lalu dia menunaikan salat. Siapa nama lelaki ini? Maka para ulama kongsikan sebenarnya nama sahabat ini, lihat kepada Sahara, maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, namanya adalah Khalad bin Rafi Al-Ansari. Khalad bin Rafi, Kha Lam Alif Dal, Khalad bin Rafi Al-Ansari. Jumpa ke jumpa? Okey. Maka itu nama sahabat ini. Maka sahabat ini pun masuk dan dia solat. Thumma ja'a, bila dia dah habis solat, dia datang berjumpa Nabi. Fasallama ala Nabi, dia pun beri salam kepada Nabi. Faradda alaihi, Nabi jawab salamnya. Faqala, dan Nabi bersabda, irji, pergi balik, fasalli, dan tunaikan balik solat. Fa innaka lam tusalli, kerana sesungguhnya kamu tidak solat pun. Faraja'a, maka dia pun kembali. Fasalla, dan dia pun tunaikan solat. Kama kana salla, seperti mana kali pertama dia solat. Sama, sebab itu je yang dia tahu. Maka dia pun solat balik seperti mana yang dia tahu. Thumma ja'a ila Nabi, kemudian pada waktu itu dia kembali kepada Nabi. Fasallama alaihi, dia beri salam kepada Nabi. Faradda alaihi, Nabi menjawab salam dia. Faqala lahu, maka Nabi bersabda kepadanya, irji' fasalli, kembalilah dan solat balik. Fa innaka lam tusalli, kerana sesungguhnya kamu tidak solat. Hatta, sehinggalah, fa'ala dhalika thalatha marrat, dia melakukan sebanyak 3 kali. Kali kedua dia pergi, Nabi kata balik, solat kau sebenarnya pada waktu itu seolah-olah tak solat. Kali ketiga pun begitu. Sehinggalah lelaki ini sendiri bertanya, wallazi ba'athaka bil haq, demi zat yang mengutuskan kamu wahai Rasulullah dengan kebenaran, ma uhsinu ghaira hadza, aku tidak tahu lebih baik daripada ini. Ini je yang aku tahu. Dekat sini juga kita belajar, manusia hanya buat apa yang dia tahu. Manusia hanya buat apa yang dia tahu. Kalaulah dia tahu banyak, maka insya-Allah banyak amalan dia. Kalaulah itu je yang dia tahu, maka pada waktu itu je yang dia buat. Itu juga yang dia sangka betul. Poin yang kedua, apa yang dia tahu, itu yang dia sangka betul. Sebenarnya mungkin banyak lagi amalan-amalan yang lain, perkara-perkara yang lain. Tapi manusia, dia hanya akan buat apa yang dia tahu, dan dia hanya pada waktu itu sangka betul apa yang dia tahu. Macam sahabat ini, yang dia tahu banyak tu je. Padahal sebenarnya itu adalah solat yang tidak sah, solat yang pada waktu itu tidak diterima oleh Allah. Maka bila dia tanya, dia ada keinginan, baru Nabi ajar. Maka dia pun berkata, fa'allimni, ajarlah aku wahai Rasulullah. Barulah Nabi ajar. Faqala, maka sabda Nabi, idza kunta ila salah, apabila kamu nak berdiri untuk solat, fakabbir, maka bertakbirlah takbiratul ihram. Thumma qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah kamu dengan apa yang kamu tahu bersama dengan kamu daripada Al-Quran. Namun kita dah baca dari riwayat yang lain, yang mana Nabi tekankan tidak ada solat untuk orang yang tidak membaca Fatihah. Maka kita tak boleh nak baca hadis ni sahaja dan kita tinggalkan riwayat yang lain. Sebab itu Imam Syafi'i gabungkan
Riwayat yang mana kata kena baca Fatihah, maka Imam Syafi'i tetapkan kena baca Fatihah. Lalu riwayat ni pula bagaimana? Maka kata mazhab Syafi'i, oh ini berkenaan tentang surah. Maka Nabi sebenarnya surah boleh baca apa-apa surah yang pada waktu itu dia tahu. Itu adalah cara digabungkan riwayat. Summarka' sabda Nabi, kemudianlah rukuklah kamu hatta tatma'inna, sehingga kamu tamakninah sewaktu dalam rukuk. Tamakninah maksudnya tenang. Summarfa', angkatlah kepala hatta ta'tadila qa'imah, sehingga engkau berdiri tegak. Summasjud, kemudian sujudlah kamu hatta tatma'inna sajidah, sehinggalah engkau tenang dan berada dalam keadaan tamakninah sewaktu sujud. Summarfa', kemudianlah angkat kepala kamu hatta tatma'inna jalisan, sehingga adanya tamakninah, tenang sewaktu kamu duduk. Waf'al dzalika fi salatika kulliha, dan lakukanlah perkara ini pada setiap rakaat solat kamu. Daripada perkataan sabdaan Nabi waf'al dzalika fi salatika kulliha, maka ada juga ulama mengeluarkan hukum, maka Fatihah perlu dibaca pada setiap rakaat solat. Itu kita boleh lihat pada Arafah. Boleh gariskan di situ pada Arafah, baris yang keempat, ikhtar Ibnul Hummam wa Syekhul Aini wujub al-Fatihah fil ukhrayain. Sebab Nabi kata buat benda yang sama setiap rakaat. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan telah meriwayatkan Ibnu Numair hadis ini daripada Ubaidillah Ibnu Umar, daripada Sa'id al-Makburi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namun beliau tidak menyebutkan pada sanad beliau dari perkataan an abihi, daripada ayahnya daripada Abu Hurairah. Dan riwayat Yahya bin Sa'id daripada Ubaidullah bin Umar adalah lebih sahih, kata Imam Tirmizi. Siapakah Sa'id al-Makburi? Maka beliau berkata, wa Sa'idun al-Makburi, dan perawi yang bernama Sa'id al-Makburi, beliau belajar hadis daripada Abu Hurairah secara terus, dan beliau juga belajar hadis daripada ayahnya, dan ayahnya belajar daripada Abu Hurairah. Maka sebenarnya kedua-dua sanad betul. Riwayat yang mengatakan Sa'id al-Makburi terus daripada Abu Hurairah pun betul, sebab beliau sempat belajar dengan Abu Hurairah. Dan riwayat yang mengatakan beliau daripada ayahnya daripada Abu Hurairah pun betul. Itu yang Imam Tirmizi nak maksudkan di sini. Jelas ke jelas? Siapakah nama Abu Sa'id ini? Maka kata Imam Tirmizi, Abu Sa'id al-Makburi namanya adalah Kaisan. Wa Sa'idun al-Makburi, dan Sa'id al-Makburi pula digelar sebagai Abu Sa'ad. Riwayat 301. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad al-Musanna qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan qala hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far qala hadatsana Muhammad bin Amr bin Atha an Abi Humaid as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala sami'tuhu wa huwa fi 'ashratin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhum Abu Qatadah bin Rib'i yaqul. Maka berkatalah pada waktu itu Muhammad bin Amr bin Atha, aku telah mendengar daripada Abu Humaid as-Sa'idi, dan beliau berkata pada waktu itu beliau berada di kalangan sahabat Nabi SAW seramai 10 orang, dan antara sahabat Nabi tersebut ada sahabat yang bernama Abu Qatadah bin Rib'i. Maka berkatalah Abu Humaid, ana a'lamukum bi salati Rasulillah, akulah orang yang paling mahir di antara kamu tentang solat Nabi SAW. Dia cakap begitu bukan sombong, kerana mungkin pada waktu itu sahabat-sahabat tua banyak yang telah meninggal dunia. Maka tak ramai yang tinggal hidup daripada kalangan para sahabat. Sebab itu dia berkata, aku yang paling tahu tentang solat Nabi SAW. Qalu, maka yang lain berkata, ma kunta aqdamana lahu suhbah. Sahabat yang lain berkata, tidaklah engkau orang yang paling awal masuk Islam berbanding kami, wala aktsarana lahu ityan, dan bukanlah engkau orang yang paling kerap bersama dengan Nabi SAW. Macam mana engkau tahu? Maka berkatalah pada waktu itu Abu Humaid, bala, bahkan aku tahu. Kerana mungkin pada waktu itu dia beri perhatian sewaktu Nabi SAW solat. Sebab itu Cik Halaya pada waktu itu disebut huwal i'tina'u bin nazari ila hifdhis salati anhu. Mungkin dia bagi fokus sewaktu Nabi SAW solat. Sebab itu dia nampak detail-detail yang lain yang para sahabat yang lain mungkin tidak perasan. Jelas ke jelas? Jumpa ke yang apa yang Halaya tu? Okey, jom.
Qalu, maka pada waktu itu pada sahabat yang lain berkata, fa'arid, maka persembahkanlah, ceritakanlah apa yang engkau tahu tentang solat Nabi SAW yang mungkin kami tak tahu. Maka berkata Abu Humaid, adalah Nabi SAW idza qama ila salah, apabila nak berdiri untuk solat, i'tadala qa'ima, maka Nabi pun berdiri tegak. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, antara rukun adalah berdiri tegak. Itu rukun berdasarkan hadis-hadis seperti ini. Wa rafa'a yadayhi, dan Nabi mengangkat kedua tangan baginda, hatta yuhadhiya bihima mankibai, sehinggalah pada waktu itu tangan bersamaan dengan bahu. Maka ada orang mungkin, bersama dengan bahu maksudnya kena angkat tangan macam ni. Ada orang anggap begitu. Tapi Imam Syafi'i kata tidak. Beliau menggabungkan antara riwayat. Sebab ada riwayat kata angkat tangan hingga bahu, ada riwayat kata angkat tangan hingga telinga. Maka Imam Syafi'i gabungkan ke semua riwayat tadi. Maka maksud angkat tangan hingga ke bahu adalah tapak tangan sejajar dengan bahu. Pada waktu itu ibu jari sejajar dengan cuping telinga, kemudian hujung jari sejajar dengan bahagian atas telinga. Maka mazhab Syafi'i pada waktu itu mereka gabungkan pada waktu itu riwayat-riwayat tersebut. Maka seterusnya kata Abu Humaid, maka Nabi SAW akan mengangkat kedua tangan baginda, iaitu takbiratul ihram. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ, apabila baginda ingin rukuk, rafa'a yadayhi, Nabi angkat kedua tangan baginda sehingga bersamaan kedua tangan tadi dengan kedua bahu baginda. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, sunnah untuk angkat kedua tangan ketika mana rukuk, bangun daripada rukuk, dan juga ketika mana bangun daripada rakaat yang kedua untuk ketiga. Itu 4 tempat. Bukan setiap rakaat ada angkat tangan, bukan. Ada orang di setiap kali nak bangun daripada sujud kepada berdiri, dia angkat tangan. Tak. Yang sunnah pun dalam mazhab Syafi'i adalah 4 kali sahaja. Berdasarkan hadis yang kita bakal baca. Kalau kita tengok, antaranya pada waktu itu adalah takbiratul ihram, itu rukun. Kemudian ketika mana rukuk, bangun daripada rukuk, dan ketika mana daripada rakaat yang kedua nak masuk kepada rakaat yang ketiga. Okey, summa qala, kemudian Nabi ketika mana bertakbir, Nabi bersabda Allahu Akbar, dan Nabi rukuk. Summa i'tadala, kemudian pada waktu itu Nabi SAW rukuk dengan apa sempurna, dengan tamakninah. Falam yusawwib ra'sah, dan Nabi SAW lam yusawwib, tidak merendahkan kepala baginda. Walam yuqni', dan pada waktu itu tidak meninggikan kepala baginda. Apakah maksud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika mana rukuk Nabi tidak merendahkan dan tidak meninggikan? Sebab itu cek yusawwib. Apa maksud yusawwib? Sahara, gariskan. Maksud yusawwib pada waktu itu adalah Nabi SAW tidak merendahkan terlalu kepala. Maksudnya kan kena rukuk begini lurus. Begini lurus. Ini badan. Maka kepala Nabi SAW tidaklah terlalu ke bawah dan tidak pula terlalu ke atas, tetapi yang tadil, pada waktu itu selari dan berada dalam keadaan tamakninah. Maka itu keadaan rukuk Nabi SAW. Kepala tidaklah terlalu rendah dan tidaklah terlalu mendongak. Maka kalaulah ketika mana rukuk, tidaklah pada waktu itu kepala Nabi sampai ke bawah sangat dan tidaklah ke atas sangat. Itu maksud kata perawi, falam yusawwib ra'sah walam yuqni'. Wa wada'a yadayhi, dan Nabi meletakkan kedua tangan baginda ala rukbatayhi, di atas kedua lutut baginda. Summa qala, kemudian baginda bersabda, sami'allahu liman hamidah, wa rafa'a yadayhi, dan Nabi mengangkat lagi kedua tangan ketika mana nak bangun daripada rukuk. Wa'tadala, dan Nabi berdiri tegak, hatta yarji'a, sehingga kembalilah kullu azmin, setiap sendi dan tulang pada tempatnya, mu'tadilah, dengan tamakninah. Nabi berdiri dengan tegak dan tamakninah. Riwayat muka surat seterusnya 214. Summa hawa, kemudian Nabi SAW turun ilal ardi, ke tanah, sajidah, untuk sujud. Summa qala, kemudian Nabi ketika mana nak turun, Nabi bersabda Allahu Akbar. Summa jafa, kemudian baginda menjarakkan, merenggangkan adudaihi, kedua tangan baginda daripada ketiak baginda, dijarakkan. Wafatakha asabi'a rijlaih, dan Nabi SAW pada waktu itu menekankan jari-jari kaki baginda. Lihat kepada qawata,
Apakah maksud fataha? Ay nasabaha wa ghamaza mawdi'al mafasili minha. Nabi SAW tegakkan kaki dan menekankan kepada jari-jari kaki. Yang macam kita buat, maksudnya dikelepetkan jari kaki ketika mana sujud, bukan dibiarkan tergantung. Summa sana rijlahul yusra, ketika mana nak duduk antara dua sujud, baginda Nabi SAW pada waktu itu membengkokkan kaki kiri baginda, wa qa'ada 'alaiha, dan duduk di atas kaki kiri. Summa tadala, kemudian Nabi duduk dengan tegak, dengan tamakninah, sehingga kembali setiap tulang kepada tempatnya. Summa hawa sajida, kemudian Nabi sujud lagi sekali. Summa qala Allahu Akbar, sambil berkata Allahu Akbar. Summa sana rijlahu wa qa'ada, kemudian Nabi SAW melipat lagi kaki baginda dan duduk di atas kaki baginda yang kiri. Wa'tadala, dan Nabi SAW duduk dengan tegak sehingga kembali setiap tulang pada tempatnya, maksudnya dengan tamakninah. Duduk yang ini dipanggil jalsah istirahah. Sebelum bangun, duduk dulu. Dan inilah juga dalil untuk mazhab Syafi'i tentang jalsah istirahah. Imam Abu Hanifah kata tidak sunnah jalsah istirahah. Kemudian summa nahadha, barulah Nabi berdiri untuk rakaat yang kedua. Summa sana'a, kemudian baginda melakukan sama seperti apa yang baginda lakukan pada rakaat yang kedua. Kemudian Nabi melakukan pada rakaat yang kedua misla zalik, sama seperti rakaat yang pertama. Hatta idza qama, sehinggalah apabila Nabi SAW berdiri minas sajdatain, setelah selesai dua rakaat. Sajdatain, lihat kepada Arafah, gariskan di situ al-murad minas sajdatain, yang dimaksudkan dua sujud, maksudnya adalah dua rakaat. Maksudnya bila Nabi nak bangun untuk rakaat yang ketiga, kabbara, Nabi SAW bertakbir, wa rafa'a yadaihi, dan Nabi mengangkat kedua tangan baginda, sehingga pada waktu itu selari kedua tangan dengan bahu baginda. Dan ini adalah dalil untuk mazhab Syafi'i ketika mana selesai dua rakaat nak bangun pada, tengok ada ni, ada siapa kat luar tu? Tak ada van ke apa? Okey. Maka ini menjadi dalil untuk mazhab Syafi'i ketika mana bangun daripada selesai dua rakaat nak masuk rakaat ketiga, sunnah angkat tangan, sunnah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Abu Humaid yang kita baru baca. Maka ini cara para ulama menggabungkan riwayat yang pelbagai untuk mengeluarkan satu hukum. Tapi Imam Abu Hanifah ada dalil yang lain, maka beliau kata tidak sunnah. Maka sunnah untuk angkat tangan setelah selesai rakaat kedua nak masuk pada rakaat yang ketiga. Kama sana'a hina iftataha solah, Nabi angkat tangan sama seperti sewaktu Nabi angkat takbiratul ihram untuk mulakan solat. Summa sana'a kadzalika, kemudian Nabi SAW melakukan perkara yang sama pada rakaat yang ketiga. Hatta, sehinggalah kanatir rak'ah, pada rakaat allati tanqadi fiha salatuh, di mana berakhirnya solat pada rakaat tersebut, maka Nabi SAW akhara rijlahul yusra, Nabi SAW mengeluarkan kaki kiri baginda, wa qa'ada, dan Nabi SAW duduk ala shikihi, pada bahagian punggung baginda, mutawarrika, secara mutawarrik, maksudnya duduk tahiyat akhir. Maka Nabi SAW duduk tahiyat awal lain, duduk tahiyat akhir, ini dalilnya. Summa sallama, kemudian barulah Nabi SAW memberi salam. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih. Qala, berkata Imam Tirmizi, wa makna qawlihi, dan maksud daripada kata-kata perawi, idza qama minas sajdatain, apabila Nabi bangun daripada dua sujud, rafa'a yadayhi, Nabi pun mengangkat kedua tangan, yakni yang dimaksudkan oleh perawi adalah idza qama minar rak'atain, bila bangun daripada dua rakaat nak masuk rakaat ketiga. Riwayat yang seterusnya, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar wal Hasan bin Ali al-Khulwani wa ghairu wahidin qalu hadatsana Abu Asim qala hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far qala hadatsana Muhammad bin Amr bin Ata'in qala sami'tu Aba Humaid as-Sa'idi fi 10 min ashabin Nabi. Abu Humaid telah duduk bersama dengan 10 orang sahabat Nabi SAW yang lain. Fihim, antara mereka Abu Qatadah bin Rib'i, ada sahabat yang bernama Abu Qatadah
bin Rib'i fadzakara, maka perawi menceritakan hadis yang lebih kurang sama daripada riwayat Yahya bin Sa'ad bin Al-Qattan yang kita baru baca tadi, bimaknahu, namun secara makna, bukanlah lafaznya sebiji-sebiji. Wazada fihi, namun ada penambahan pada riwayat Abu Asim daripada Abdul Hamid bin Ja'far. Apakah penambahan? Qalu, maka semua sahabat yang lain bila mendengar penerangan Abu Humaid, mereka semua berkata, sadaqta, engkau berkata benar. Hakadha sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beginilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka ini adalah riwayat yang ke-301 daripada kitab Jami' Imam Tirmizi. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang membaca Jami' Tirmizi sehinggalah waktu azan nanti insya-Allah. Maka kita sambung bab yang ke-112. Bab yang ke-112, Imam Tirmizi mula membacakan berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang bacaan Nabi waktu solat. Waktu subuh Nabi baca apa, zuhur waktu Nabi baca apa dan sebagainya. Maka pada bab yang ke-112 kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan fil qiraati fi subuh, berkenaan bacaan sewaktu solat subuh. Riwayat yang ke-302, lalu kita boleh lihat apa yang Nabi SAW pernah baca waktu solat subuh. Wabi ilahi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Waqi'un an Mis'ar wa Sufyan an Ziyad bin Ilaqah an ammihi Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat Nabi yang kita mungkin kali pertama dengar, Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca fil fajri, pada solat fardu subuh, wan nakhla basiqat. Wan nakhla basiqat surah apa? Tak ada yang hafiz ke? Wan nakhla basiqat surah apa? Surah Qaf. Maka Nabi baca surah Qaf pada rakaat yang pertama daripada solat subuh. Maka itu pun sunnah, boleh baca surah Qaf. Ia ni panjang juga, lebih kurang 3 muka. Maka Nabi baca surah Qaf. Nabi kebiasaannya akan baca satu surah. Nabi kebiasaan dia, bukan separuh muka, satu muka. Nabi kebiasaannya akan baca satu surah dalam satu rakaat. Qala, berkata Imam Tirmizi di dalam bab berkenaan tentang bacaan solat fardu subuh ini, ada juga riwayat daripada Ammar bin Huraith, daripada Jabir bin Samurah, Abdullah ibn Sa'ib, Abu Barzah al-Aslami, Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anhu. Siapa nama Ummu Salamah, ingat lagi? Hindun binti Qala, berkata Imam Tirmizi, hadis Qutbah bin Malik adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat yang ke-303 tentang bacaan Nabi yang lain waktu subuh. Waruya, dan diriwayatkan daripada Nabi SAW annahu qara'a, bahawa baginda pernah membaca pada solat fardu subuh bil waqi'ah, surah al-waqi'ah. Panjang-panjang surah yang Nabi baca. Kita imam baca surah sajadah aja, pada waktu tu kita dah pada waktu itu kecewa. Lamalah imam baca. Tapi Nabi pun sebenarnya baca panjang waktu subuh. Riwayat yang ke-304, waruya, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fil fajri, bahawa sesungguhnya Nabi membaca pada solat subuh daripada antara 60 ayat, 60 ayat ila mi'atin, hingga 100 ayat pada satu rakaat. Riwayat 305, waruya anhu, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a, sesungguhnya Nabi pernah membaca pada solat subuh idza syamsu kuwirat. Yang ni pendek sedikit, hanya satu muka. Riwayat 306, waruya, dan diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kataba ila Abi Musa, bahawa Umar bin Khattab telah menulis surat kepada Abu Musa, dalam kurungan Abu Musa ini salah satu gubernur Umar bin Khattab. Maka apakah surat yang Umar bin Khattab tulis kepada gubernur dia? Aniqra, bacalah kamu fi subhi, pada solat subuh, bi tiwalil mufassal, dengan surah-surah daripada tiwalil mufassal. Apakah surah-surah tiwalil mufassal? Lihat kepada Sahara, daripada surah Al-Hujurat sampailah kepada Al-Buruj. Itu salah satu pandangan, ada banyak pandangan. Maka surah daripada surah Al-Hujurat juz yang ke-26 sampai kepada surah Al-Buruj. Bukanlah maksudnya kena baca 3 juz tu, tidak. Tetapi surah-surah yang ada dalam kategori di antara surah Al-Hujurat sehinggalah surah Al-Buruj, maka itu dikenali sebagai Tiwal Al-Mufassal.
Maka Umar bin Khattab suruh. Berkata Imam Tirmizi, wa ala hadzal amal, dan di atas perkara inilah amalan di sisi ahli ilmu, dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak dan Asy-Syafi'i, iaitu perlu dalam solat subuh sunat untuk membaca surah-surah di antara tiwal mufassal. Bab yang ke-113 membawakan tajuk oleh Imam Tirmizi, bab majaa, bahawa bab berkenaan hadis, bab hadis dan riwayat berkenaan tentang al-qiraati, bacaan fi zuhri wal asar, sewaktu zuhur dan asar. Zuhur dan asar nak baca surah apa? Alhamdulillah. Riwayat 307. Wabi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Hammad bin Salamah an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u, pernah membaca fi zuhri, pada waktu zuhur, wal asri, dan waktu asar, as-sama'i dzatil buruj, dan was-sama'i wat tariq. Maka Nabi membaca surah Al-Buruj dan juga surah At-Tariq pada zuhur dan asar. Maka ini adalah dalil yang mana bacaan untuk zuhur dan asar. Wa shibhihima, dan kata Jabir bin Samurah, surah-surah yang seumpamanya. Qala, berkata Imam Tirmizi, di dalam perkara ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Khabbab ibnu Al-Arad, Abu Sa'id, Abu Qatadah, Zaid bin Thabit, Bara' bin Azib radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Jabir bin Samurah adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 308. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda pernah membaca dalam solat zuhur kada pada waktu itu Tanzil As-Sajadah, surah Tanzil As-Sajadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lagi berapa minit nak azan? Pukul apa dah ni? 1:05 dah. Okay, kita baca lagi sedikit. Riwayat yang ke-309. Waruya, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pernah membaca pada rakaat yang pertama solat zuhur kadar 30 ayat, dan pada rakaat yang kedua solat zuhur qadara 15 ayat, kadar 15 ayat. Ini daripada sudut ayat. Rakaat pertama 30, rakaat yang kedua 15. Berbeza daripada subuh. Subuh double, antara 60 ke 101 rakaat. Kemudian muka surat yang ke-216, riwayat yang ke-310. Waruwiya an Umar radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada Umar ibn al-Khattab sewaktu beliau menjadi khalifah, annahu kataba, sesungguhnya beliau telah menulis, ila Abi Musa radhiyallahu anhu, kepada gubernurnya yang bernama Abu Musa, aniqra, bacalah kamu fi zuhri, pada solat zuhur, bi awsatil mufassal, surah-surah yang ada pada awsatil mufassal. Apakah awsatul mufassal? Lihat kepada Sahara, iaitu surah-surah yang ada di antara surah Al-Buruj hingga Al-Bayyinah. Maka itu dipanggil awsatul mufassal. Mana-mana surah yang ada di antara Al-Buruj hingga Al-Bayyinah. Wara'a ba'du ahli ilmi, dan telah berpandangan sebahagian daripada ahli ilmu bahawa sesungguhnya membaca surah pada solat asar adalah seperti pembacaan surah pada solat maghrib, iaitu pendek. Ada setengah pandangan begitu. Yaqra'u, mereka membaca pada solat asar dan maghrib bi qisaril mufassal, dengan surah-surah qisar mufassal. Apakah surah Qisar Mufassal? Lihat kepada Sahara, iaitu surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Al-Bayyinah sampailah An-Nas. Maka daripada Al-Hujurat sampai Al-Buruj tiwal mufassal. Daripada Al-Buruj sampai Al-Bayyinah awsatul mufassal, pertengahan. Daripada Al-Bayyinah sampailah akhir, itu dipanggil Qisar Al-Mufassal. Maka yang ada perbezaan pendapat hanya asar. Ada ulama kata asar bacaannya panjang sama macam zuhur. Ada yang mengatakan pendek sama seperti maghrib. Waruya, dan diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai, sesungguhnya beliau berkata, ta'dilu salat al-asar, menyamai salat asar dengan bacaan salat maghrib, dengan bacaan salat maghrib. Berkata Ibrahim, tudha'afu salatu zuhri ala salatil asri fil qiraati 4 mirar, digandakan kadar bacaan untuk solat zuhur berbanding dengan asar sebanyak 4 kali gandaan. Maksudnya zuhur lebih panjang daripada asar bacaannya, kecuali
Kita dah belajar dalam hadis yang sebelum ini pada musim panas. Maka kalaulah musim panas, maka pada waktu itu disunnahkan untuk memendekkan bacaan. Bab yang ke-114 kata Imam Tirmizi, babun bab pada hadis dan riwayat berkenaan al-qiraati fil maghrib, bacaan pada solat fardu maghrib. Apakah sunnah bacaan solat fardu maghrib? Riwayat yang ke-311, wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad. Dalam solat maghrib memang selalu Nabi baca pendek, tapi Nabi juga pernah baca panjang. Dan maghrib adalah solat terakhir yang Nabi solat dalam keadaan berdiri sebelum Nabi wafat. Yang terakhir. Ketika mana Nabi sakit, Nabi pernah jadi imam, tapi waktu tu dah duduk. Tetapi maghrib adalah solat terakhir Nabi. Maghrib Khamis malam Jumaat, bahkan kata para ulama, maghrib adalah solat yang terakhir yang Nabi solat dalam keadaan berdiri pada hari Khamis malam Jumaat. Dan selepas daripada itu Nabi dah bertambah sakit. Walaupun ada sekali, ada riwayat mengatakan 2 kali Nabi pernah datang menjadi imam, tetapi pada waktu itu dalam keadaan duduk. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Okey. Riwayat 311, wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abdatu an Muhammad bin Ishaq an Az-Zuri an Ubaidillah bin Abdullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, an ummihi, daripada ibunya Ummul Fadl bintil Harith. Ummul Fadl adalah ibu kepada Abdullah bin Abbas dan merupakan adik-beradik dengan isteri Nabi Maimunah binti Harith radhiyallahu anhuma. Maka berkata Ummul Fadl, ibu kepada Abdullah bin Abbas, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa asibun ra'sah, dalam keadaan telah ada balutan pada kepala Nabi, fi maradihi, pada sakit yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, pada penyakit yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Fasallal maghrib, maka Nabi pada keadaan sakit tersebut Nabi telah mengimamkan solat maghrib. Faqara'a, maka Nabi telah membaca bil mursalat, surah al-mursalat. Fama sallaha, maka selepas daripada ini maka Nabi SAW tidak lagi dapat menjadi imam solat berjemaah hatta laqiyallaha, sehingga baginda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu lihat kepada Arafah, gariskan pada baris yang keempat, waqi'atul bab, kisah yang baru kita baca tadi adalah kisah sewaktu sakit yang membawa kepada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama daripada sahabat-sahabat yang lain seperti Jubair bin Mut'im, Abdullah bin Umar, Abu Ayyub, Zaid bin Thabit. Beliau berkata Imam Tirmizi, hadis Ummul Fadl yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat yang ke-312, wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara fil maghribi bil a'raf fi rak'atayn kiltayhima. Ada juga riwayat menunjukkan Nabi pernah membaca pada solat maghrib surah Al-A'raf pada kedua-dua rakaat. Riwayat maksudnya panjang bacaan Nabi. Riwayat 313, wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda pernah membaca pada solat maghrib surah At-Tur. Riwayat 314, diriwayatkan daripada Umar bin Khattab, sesungguhnya beliau telah menulis surat kepada gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari, Aniqra, bacalah kamu fil maghribi, pada solat maghrib, bi qisaril mufassal, dengan surah-surah qisar mufassal. Apakah surah Qisar Mufassal? Daripada Al-Bayyinah sampailah surah An-Nas. Itu dipanggil Qisar Mufassal. Tiwal Mufassal daripada Al-Hujurat sampai mana tadi? Al-Buruj. Awsatul Mufassal daripada Al-Buruj sampai Al-Bayyinah. Riwayat yang ke-315, waruya, dan diriwayatkan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu annahu qara'a, bahawa beliau pernah membaca pada solat maghrib bi qisaril mufassal, dengan surah-surah qisar mufassal, iaitu dari surah-surah di antara Al-Bayyinah sehingga An-Nas.
Qala, berkata Imam Tirmizi, dan di atas inilah amalan para ahli ilmu, dan inilah pandangan Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa dzukira an Malik, diriwayatkan daripada Imam Malik, annahu yaqra'u, bahawa beliau tidak menyukai an yuqra'a, dibaca pada solat maghrib dengan surah-surah yang panjang seperti At-Tur, Al-Mursalat. Qala Syafi'i, apakah pula pandangan Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, la akrahu dhalik, aku tidak mengatakan makruh, bal astahibbu, bahkan aku menyukai untuk membaca surah-surah ini pada solat maghrib. Kenapa? Sebab Nabi pernah baca. Maka boleh kadang-kala kalaulah imam nak baca surah yang panjang, boleh. Tapi kebiasaannya bacalah surah-surah daripada Qisarul Mufassal, surah-surah daripada di antara Al-Bayyinah hingga An-Nas. Bab yang ke-115, bab ma jaa fil qiraati fi salatil isya, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan bacaan sewaktu salat isya. Riwayat yang ke-316, wa bi ilaihi qala hadatsana Abdatu bin Abdullah al-Khuzai qala hadatsana Zaid bin al-Hubbab qala hadatsana ibnu Waqid an Abdullah bin Buraidah an abihi, ayahnya adalah Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya'il akhirah bisyamsi wa duhaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca pada solat isya' dengan surah wasyamsi wa duhaha dan seumpamanya daripada surah-surah. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam tajuk ini, dalam bab ini, ada juga riwayat yang lebih kurang sama dengannya daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Buraidah yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda pernah membaca pada solat isya' dengan surah Wat-Tini Waz-Zaitun. Waruya, dan diriwayatkan juga daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, annahu, bahawa sesungguhnya Uthman pernah membaca pada solat isya' bisuwarin, dengan surah-surah min awsatil mufassal, daripada awsatil mufassal, daripada Al-Buruj hingga Al-Bayyinah, seperti surah Al-Munafiqun dan sebagainya. Ini pandangan yang lain tentang awsatul mufassal. Waruya, dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, bahawa sesungguhnya mereka membaca bi aktsara min hadza, ada yang membaca lebih panjang daripada ini, wa aqal, dan ada yang membaca lebih pendek daripada ini. Ka'annal amra, seolah-olah pandangan di sisi mereka, wasi'un, adalah luas tentang solat isya'. Maka solat isya' ada yang membaca panjang sebab waktunya panjang, ada yang membaca pendek, ambil berat tentang jemaah. Kata Imam Tirmizi, wa ahsanu syai'in, dan di sisi kami pandangan yang paling baik adalah maruya, apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qara'a, bahawa sesungguhnya baginda telah membaca bisyamsi wa duhaha, dengan surah seperti wasyamsi wa duhaha dan Wat-Tini Waz-Zaitun. Maka kata Imam Tirmizi, ini di sisi kami adalah pandangan yang paling baik. Riwayat 319, wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah an Yahya bin Sa'id al-Ansari an Adi bin Thabit an al-Bara' bin Azib, daripada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a, telah membaca fil isya'il akhirah, pada waktu solat isya', At-Tini Waz-Zaitun, dan ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat bab yang ke-116 berkenaan tentang adakah makmum perlu membaca. Sebab Imam Abu Hanifah kata makmum tak payah baca apa-apa. Imam Syafi'i kata makmum perlu membaca surah Al-Fatihah. Maka bab yang ke-116 ini kita sambung pada jam 3 nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih.